Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustaz mengucapkan selamat datang, selamat kembali ke dalam sesi PDPR pada tahun ini bagi anak-anak murid tahun 5 sesi 2021. Jadi Ustaz mengucapkan selamat belajar dan meneruskan mencari ilmu pada sesi kali ini insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz ingin memperkenalkan nama Ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad Jani. InsyaAllah pada tahun ini Ustaz akan mengajar anak-anak murid yang disayangi sekalian subjek fiqh. InsyaAllah. Sebagai sesi pertama kita, sesi ta'aruf, Ustaz Muhammad Syafiq bin Muhammad Jani, insyaAllah Ustaz akan mengajar subjek fiqh. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi pada pertemuan kita dalam kelas yang pertama ini, InsyaAllah kita akan menyentuh tentang bab yang pertama daripada muzakirat ataupun buku teks fiqh, iaitu tajuk solat qasar dan juga jamak. Okay, jadi di sini Ustaz ingin menerangkan kepada semua berkenaan dengan tajuk solat qasar. Baiklah. Jadi kita akan melihat tajuk solat qasar, muka surat yang kedua, insyaAllah. Jadi kalau dapat lihat di paparan skrin sekarang ini, untuk sesi kali ini insyaAllah kita akan belajar sama-sama tajuk solat qasar dan juga jamak. Okay, baik. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, Salatul Qasri wal Jam'i. Salat qasar dan jamak. Hasilatut ta'allum, hasil pembelajaran. Fi akhir darsi yatamakkanu at-tilmizu minal ati. Pada akhir sesi pembelajaran, murid akan dapat awalan an yazkura ta'rif al-qasri wal jam'i. Murid dapat menyebut ta'rif qasar dan jamak. Sanian an yazkura dalil jawazil qasri wal jam'i. Murid dapat menyebut dalil tentang pengharusan solat qasar dan juga jamak. Salisan ay yubayyina syurut sihhatus qasri. Murid dapat menerangkan tentang syarat sah solat qasar. Rabi'an ay yubayyin al-aqsam al-jam'i. Murid dapat menerangkan pembahagian solat jamak. Khamisan ay yazkura ta'rif jam'i taqdim. Murid dapat menyebut ta'rif jamak taqdim. Sadisan ay yazkura ta'rif jam'i ta'khir. Dan akhir sekali yang keenam, murid dapat menyebut tentang solat ataupun jamak takhir. Baik. Pada permulaan sesi kelas kita pada hari ini, Ustaz akan menyentuh tentang ta'rif qasar dan juga syurutu sihhatil qasri. Okey, baik. Jadi kita melihat kepada subtopik yang pertama. Baiklah, sama-sama kita dapat lihat, melihat di paparan video ini. Baik, Ustaz harap semua dah bersedia, semua murid dapat bersedia. Okay, baik kita teruskan. Rakhasallahu lil musafir fi salatihi rukhsataini. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada orang-orang yang bermusafir dalam solatnya, iaitu ada dua kemudahan. Awalan al-qasru, iaitu solat qasar.
Sanian al-jam'u, iaitu solat jamak. Ustaz yakin dan percaya dalam kehidupan kita, kita juga pernah berjalan ataupun melancong ataupun kita balik ke kampung dan sebagainya. Jadi kita pernah menjadi seorang yang bermusafir. Musafir ni adalah orang yang berjalan jauh. Dan Allah Ta'ala beri kemudahan ketika kita dalam musafir itu. Allah Ta'ala beri kita kemudahan di dalam solat. Rukhsah. Rukhsah ini adalah kemudahan. Okay, baik. Kita teruskan ta'riful qasri. Okey, ta'riful qasri lughatan al-ikhtisaru. Al-ikhtisaru bermaksud singkat atau pendek. Dari sudut bahasa, ta'rif qasar ialah al-ikhtisaru, singkat atau pendek. Istilahan, dari sudut istilah, ikhtisaru adadi raka'atani salati rubaiyah min 4 raka'atin ila 2. Dari sudut istilah, iaitulah memendekkan bilangan rakaat solat yang ada 4 rakaat. Solat yang ada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Jadi qasar ini adalah memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Contohnya solat apa? Solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak. Adapun solat subuh dan juga solat maghrib tidak boleh dikasarkan sebab solat itu bukan 4 rakaat. Okey, Ustaz harap murid-murid jelas. Seterusnya kita tengok pada dalil Al-Quran. Qauluhu ta'ala, wa iza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Surah An-Nisa ayat 101. Yang bermaksud, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah berdosa mengkasarkan solat. Jadi di sini adalah dalil pengharusan kepada solat qasar. Seterusnya kita melihat kepada lafaz niat qasar. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Itu adalah solat qasar kalau kita ingin mengqasarkan solat zuhur. Ataupun usalli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Bagi solat asar, kalau kita nak mengqasarkan solat asar, inilah niatnya. Dan seterusnya usalli fardhu isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Bagi solat isyak, kalau kita nak mengqasarkan solat isyak. Baik, seterusnya kita lihat kepada syurutu sihatul qasri. Syurutu sihatul qasri. Syarat sah solat qasar. Baik. Di dalam buku ini disenaraikan ada 10 syarat sah qasar. Yang pertama, ayyakuna as-safaru tawilan. Iaitulah mestilah perjalanan itu mestilah jauh ataupun perjalanan yang panjang, melebihi 2 marhalah. Yang kedua, ayyakuna lil musafir qasdul ma'lum. Orang yang bermusafir mestilah telah menetapkan niatnya, mesti dah tahu niatnya, ke mana dia nak pergi ataupun apa tujuan musafir dia. Sama ada tujuan musafir itu menuntut ilmu ataupun tujuan musafir itu ingin menziarahi orang sakit ataupun tujuan bermusafir itu balik kampung kan, macam kita selalunya pada hari raya ataupun pada cuti-cuti sekolah dan sebagainya, kita nak balik kampung dan kampung kita tu mungkin jauh daripada Melaka, mungkin kita nak balik ke Perak ke kan, mungkin nak balik ke Kelantan, Terengganu, mungkin nak balik ke Johor. Jadi niatnya tu kita dah tahu. Baik. Yang ketiga, ayyakuna ada ussalati kamilan fi safari. Baik, solat mesti dilakukan sepenuhnya semasa di dalam perjalanan. Jadi masa dalam perjalanan
kita mungkin akan berhenti di masjid ataupun di R&R, kan? Jadi kita melakukan solat qasar, sama ada solat qasar zuhur 2 rakaat ataupun solat qasar asar 2 rakaat ataupun solat qasar isyak 2 rakaat. Mesti dilakukan dengan sempurna, dan mengikut kepada syarat rukun solat fardu, mesti kita ikut. Okay, baik, yang seterusnya, ayyakuna al-qasru ba'da al-mufaraqatul mawdi'il iqamah. Baik, yang keempat, melakukan solat qasar selepas kita keluar daripada tempat tinggal kita. Mesti kita lakukan selepas kita dah keluar daripada tempat tinggal kita. Contohnya kita ni duduk di kawasan Bukit Katil, kan, kawasan Aikro. Mestilah kita dah keluar daripada kawasan kita. Kita dah keluar daripada kawasan Bukit Katil. Kita dah keluar daripada kawasan Aikro. Ataupun di mana-mana tempat tinggal awak lah, yang awak tinggal. Dan mestilah dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita, sama ada kita nak balik kampung atau sebagainya. Baik, yang kelima, alla yanwiya al-musafiru al-iqamah. Alla yanwiya al-musafiru al-iqamah. Orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal menetap dekat situ. Orang yang musafir dia tidak berniat untuk tinggal tetap dekat situ. Maksudnya ialah, contoh, kalau kita nak balik kampung, kan, kita cuma duduk mungkin dalam 3 hari, ataupun dalam jangka waktu yang singkat, dan kita ni tidak berniat pun kita nak meninggal, ataupun kita tak berniat untuk tinggal dekat kampung itu, ataupun kita nak bermukim ataupun bermustautin dekat kampung kita itu. Okay. Baik. Jadi orang yang musafir ni dia tak berniat untuk tinggal di kawasan tempat yang dia pergi itu. Okey. Baik, yang seterusnya, ayyakuna as-safaru jaizan. Tujuan perjalanan itu mestilah yang diharuskan. Contohnya perjalanan yang diharuskan. Apa dia? Contoh macam Ustaz sebut tadi, seperti menuntut ilmu. Kita ni duduk dekat Melaka. Kita nak pergi majlis ilmu. Mungkin dekat Negeri Sembilan, ataupun mungkin dekat Kuala Lumpur, ataupun mungkin dekat mana-mana sahaja. Jadi itu adalah tujuan yang diharuskan oleh syarak. Ataupun tujuan kita nak menziarahi orang yang sakit, ataupun tujuan kita hendak berjumpa dengan atuk dan nenek. Itu adalah tujuan-tujuan yang diharuskan oleh syarak. Tujuan-tujuan yang tidak diharuskan oleh syarak, apa contoh dia? Tujuan musafir tu nak pergi mencuri, nak pergi merompak, ataupun tujuan musafir tu nak pergi berniat jahat. Jadi kalau dia melakukan solat qasar, maka solat qasar itu tidak diterima oleh Allah SWT dengan sebab tujuannya yang tidak baik. Yang seterusnya, ayyanuya al-qasru. Berniat solat qasar. Mesti tahu kita nak berniat solat qasar. Baik, yang seterusnya, alla yuqtada bi muqim. Maksudnya ialah jangan kita mengikut solat orang yang bermukim, ataupun jangan kita mengikut solat orang yang sedang solat tamam, ataupun imam yang sedang solat tamam. Sedangkan kita nak solat qasar. Orang yang solat tamam, dia solat 4 rakaat. Contoh dia nak solat zuhur. Imam dekat satu kampung tu dia solat zuhur 4 rakaat. Sedangkan kita nak solat qasar 2 rakaat. Jadi kita tak boleh mengikut orang yang bermukim di situ, ataupun kita tidak boleh mengikut orang yang solat secara sempurna. Dan yang terakhir, at-taharrus amma yunafi niyatul qasri. Jadi kita hendaklah mengelakkan perkara-perkara yang bertentangan dengan niat kita. Kita jauh daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan tujuan niat qasar kita. Jadi Ustaz fikir sekadar itu sahaja dahulu. Dan insya-Allah kita akan teruskan sesi video PDPR kita pada masa-masa yang akan datang, dan Ustaz
mengucapkan selamat belajar dan minta maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun ada sebarang kekurangan dalam video pada kali ini. InsyaAllah Ustaz doakan supaya semua dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.